Kalau sedia boleh on kamera. Sudah. Dah. Belum. Cepat. Okey, kita boleh bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai Ted. Apa khabar? Alhamdulillah Baik. sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat. Mana ni Son Yeon Jin dengan Captain America? Alif Bata, mana kamera? On the camera please. Okey, nampak Alif Bata, Son Yeon Jin. Okey, Captain America ada, Son Yeon Jin ada, Son Yeon Jin. Okey. Okey, jom kita suntik semangat diri kita. Ya, menaikkan semangat diri kita supaya kita teruja berawal hingga ke hujung hari ya. Okey, kita mulakan. Apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit. Wow! Boleh ke tidak? Okey, bersedia. 1, 2, 3. Okey, bagus. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, jadi kita akan mulakan sesi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cara-cara bagaimana kita boleh menyampaikan satu pembentangan yang hebat, yang menarik dan juga yang paling penting berkesan. Okey? Baik, apakah satu pembentangan yang berkesan? Dia ada banyak jenis pembentangan. Pembentangan biasa, pembentangan tak berkesan dan juga pembentangan yang berkesan. Jadi, apa yang kita maksudkan dengan pembentangan yang berkesan itu? Maklumat sampai. Maklumat sampai aja. Maklumat sampai aja. Audien memahami. Dia memahami je. Lagi. Kandungan yang nak disampaikan. Okey, kejap. Okey, kita mula balik. Okey. Apa tujuan kita menyampaikan pembentangan? Apa tujuan kita? Memberi penerangan. Bagi ilmu. Bagi ilmu, bagi penerangan. Lagi. Untuk mesej apa yang kita nak sampaikan tu sampai kepada receiver. Mesej kita yang nak sampaikan sampai pada receiver. Okey. Hampir tepat semua tetapi belum cukup tepat 100%. Okey. Dengar Kalau kita membuat satu presentation, pembentangan kepada top management, nak minta budget, peruntukan. Jadi, apakah ujiannya? What is the test? Nak tahu sama ada berkesan atau tidak? Maklumat kena lengkap. Maklumat lengkap ya. Lagi. Testnya, ujiannya adalah apabila management setuju dan memberi kita peruntukan yang kita minta. Barulah berkesan. Objektif. Nak tahu berkesan ke tak, kita tengok ujung dia. Kalau kita membuat satu pembentangan, nak minta mohon budget, maka the test whether your presentation is effective or not is at the end. Kalau management kata, setuju, nah ambil. Maksudnya, bagus. Efektif. Okay. Kalau kata reject, tak boleh. That means not effective. Tidak berkesan. Jadi berkesan tu, kita minta budget, kita dapat budget. Okay. Kalau PD selalu dia akan minta, I need more manpower. Jadi nak tahu berkesan dia macam mana? Bila dapat? Manpower. Bila dapat more manpower kan? Bila dapat more manpower kan? Okay. Application development selalunya bila dia present, please, can we have
extension. Selalu. Betul tak Saloma? Betul tak Puan Sri Saloma? Kan? Yelah, kalau Jadi kalau ni lah, kalau terlebih, selalu kita estimate memang dah ada lebih. ada dia punya buffer lah. Ada buffer. Nah, Tapi biasanya tak dibenarkan kan. tak dibenarkan lah. Yelah, tapi kalau dah emergency ni kita akan kena present lah, minta extension. Minta move the deadline kan. Ya. Jadi nak tahu berkesan ke tak? Kalau dia say, okay, we approve. Okay, we give you another 20 days. Tu berkesan. Oh no, cannot. Stick to the milestone and the deadline. Dah habis. Jadi maksudnya tidak berkesan. Okay. Okay, Alif Bata. Nak tahu berkesan ke tak bila dia memujuk girlfriend dia berkahwin? Macam mana kita tahu berkesan ke tak? Pujukan dia. Setuju. Awaknya setuju. Captain America yang jawab. Aku tanya Alif Bata. Captain America yang jawab. Okey, jadi kalau Alif Bata pujuk girlfriend dia, jomlah kahwin. Tak nak. Masa tak berkesan lah. Jomlah kahwin. Kalau kahwin nanti aku bagi emas, aku bagi kereta, aku bagi rumah. Okey, setuju. Berkesan lah tu. Itu baru tahu berkesan. Itu pun presentation juga tu. Itu pun presentation juga tu bila kita pujuk girlfriend nak kahwin. Itu pun presentation juga ya. Okey, jadi sebenarnya bila kita menyampaikan satu pembentangan, kita sebenarnya sedang memujuk. Kalau kita tidak mau memujuk, kita tak perlu untuk membuat pembentangan. Kalau kita mengajar pun kita memujuk sebenarnya. Contohnya saya mengajar anda kemahiran berkomunikasi semalam dan hari ini. Sebenarnya saya memujuk. Saya kata semalam saya memujuk. Memujuk apa? Memujuk anda semua, gunalah kemahiran ini. Pakailah kemahiran ini. Ianya mudah untuk digunakan. Ianya berkesan. Kan? Boleh membantu anda untuk melonjakkan kejayaan anda. Gunalah. Kan? Itu saya pujuk lah tu. Bukan setakat mengajar. Tetapi saya mengajar kaedah dan juga saya pujuk. Yang pujuk tu lagi penting. Sebab kalau saya ajar, tapi tak guna, anda tidak terpujuk untuk menggunakan. Tak apa-apa kaedah digunakan. Tak apa-apa kaedah yang diajar. Memang tak boleh pakai. Tak pakai, membazir masa lah. Okey, CE, bila kita mengajar function, feature baru, apa sebenarnya kita buat? Adakah sekadar memujuk? Adakah sekadar nak bagi tahu ada function baru, feature baru? Tidak kan? Sebab di samping kita menunjuk ini ada butang baru, kita pun nak pujuk. Tekanlah butang ni. Kalau ada masalah ni, tekan butang ni. Kalau ada masalah ni, guna feature ni. Kalau tahu ada butang tapi hello Jisu. Hello, minta bantuan. Ni macam mana kita ada masalah. Kan minggu lepas saya dah ajar. Dah kan ada butang tu, tekan butang itu. Dia tak pakai. Kan? Jadi tidak berkesan kan? Faham tak? Dia masih lagi call CE. Masih lagi kita kena lock. Dia tak faham lagi. Bukan tak faham, dia faham. Tapi dia tak terpujuk untuk menggunakannya. Kita nak pujuk dia gunakan. Barulah bila kita pujuk, berjaya kita pujuk menggunakan fungsi dan juga feature software kita, barulah kurang kerja kita. Kalau tidak tu bertubi-tubi, tak habis-habis lagi. Macam mana nak reset password, memang dah ajar kan macam mana reset password. Dia self-service sekarang kan reset password kan? Memang self-service. Tapi kenapa masih lagi call? Tak confident. Tak bagi faham lagi kan. Lupa. Bukan. Kita tak pujuk dia pakai. Boleh pakai sendiri. Boleh tekan sendiri. Cubalah tekan sendiri. Boleh. Dia akan hantar pada emailnya. Okay, tak payah nak call kita. Sendiri boleh buat. Mudah je. Mudah. Tak susah. Tak rumit. Mudah je. Kan? Jadi kita kena beri penekanan kepada mudah, senang, cepat, 24 jam. 24/7. Kadang-kadang yang mudah tu yang susah.
yang paling mudah, cara paling mudah tu dia macam tak. Jadi Itu makin yang- susah. Memanglah itulah kita kena pandai untuk memujuk. Supaya yang mudah tu, yang tadi mudah jadi susah, yang mudah tu jadi mudah lah kan. Kan? Sama juga kalau kat HR, maybe you ada application untuk annual leave application. Kan? Kan online dah annual leave application kan. Tapi mungkin ramai lagi yang tak mau guna online application, masih lagi minta borang, isi borang. Bawa kat pos, pos tolong sign borang, lepas tu hantar borang ke HR kan. Mudah, kita dah ada dah online application, gunalah, mudah. Nanti kita tunjuk macam mana. Kita nak pujuk. Ya, jadi semuanya sebenarnya memujuk. Okey? Jadi kita sebenarnya apabila kita membuat pembentangan, kita memujuk. Katakan kalau Bruce Lee bercerita tentang buat satu pembentangan atau dia bercerita, oh semalam saya tengok satu cerita, oh best lah cerita tu. Cerita tu berkaitan dengan Bruce Lee. Sejarah Bruce Lee daripada mana dia belajar apa semua. Oh hebatlah, kita tengok pun memang terpegun tengok dia buat latihan apa semua kan. Akhir sekali apa Bruce Lee? Jadi maksudnya Akhir sekali apa nak cakap? best Tengoklah. lah itu. Tengoklah. Best lah cerita. Tengoklah, tak rugi awak tengok. Okay. Betul tak? Kenapa Tengoklah. kita bercerita tentang movie yang best tu? Sebab kita nak pujuk orang tengok. Kalau Bruce Lee tak ada hasrat, tak ada matlamat nak memujuk, buat apa cerita? Buat apa Ya. cerita? Betul tak? Kan? Kalau saya cerita pula kepada Vivi, ada satu restoran, wah sedap lah ikan salai, ayam salai masak lemak dia, wah sedap betul lah. Oh, kan? Apa tujuan saya akhir sekali? Vivi, weekend ni baik kau pergi. Memang sedap. Tak rugi pergi. Pujuk dia Ah. pergi. Saya cerita tu sebab saya nak pujuk dia pergi. Kalau saya tak nak pujuk Vivi pergi, baik aku buat kerja. Jadi saya sedang memujuk bila saya bercerita tentang restoran yang sedap. Kan? Jadi bila Bruce Lee bercerita tentang movie yang best tu, dia pun sedang memujuk. Kan? Apa saja sebenarnya kita sedang memujuk. Betul tak? Betul. Betul kan? Jadi sekarang ni kita nak buat satu pembentangan. Jadi always remember kita memujuk. Akhir sekali memujuk. Dalam dunia ni ada satu kategori manusia. Semalam saya kata ada dua kategori manusia yang tak pernah lupa untuk ulang balik. Satu air traffic controller, dua waiter dekat restoran memang akan ulang balik kan. Ni tak lupa. Okey, itu tolak tepi, ulang balik. Yang ini ada satu kategori manusia kat dunia ni, satu kumpulan manusia, dia memang tak akan lupa untuk mengakhiri ucapan ataupun pembentangan dengan satu ayat seruan. Siapa? Nak tahu siapa? Okeylah. Okey. Ahli politik. Calon ahli parlimen dan juga calon ada. Kau tak percaya tengok. Kita nak hampir dengan pilihan raya ni. Tengok pilihan raya nanti. Dia akan banyaklah ceramah sini, ceramah sana. Harapnya COVID dah tak ada lah masalah. Nanti kan jadi satu ledakan COVID baru pula. Kluster baru pula kan. Pergi ceramah kena COVID. Pergi ceramah kena COVID. Okey. Jadi katakan nanti kita dah pulih kembali. Kita buat pilihan raya kan. Jadi kita ada ceramah politik sini sana lah. Jadi ceramah tu dia punya calon akan bercakap lah. Calon ke ketua dia akan bercakap lah. Kan? Akhir sekali apa? Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan, para pengundi sekalian, jangan lupa hari mengundi nanti, undilah saya. Dia takkan lupa. Sebab dia sedang memujuk. Okey? Kita yang kadang-kadang lupa kita sedang memujuk. Jadi kita lupa. Tapi kita sedang memujuk. Kalau project manager ataupun PMO sedang bercerita tentang kita dah ada rancangan kita, deployment plan kita okey pada 15 hari bulan 15 hari ni
Okey, pada 20 bulan ini kita nak buat, 25 ini kita nak buat, itu deployment kan. Sebenarnya pujuk juga. Pujuk apa? Ikutlah rancangan ni. Faham tak? Kalau kita dah cerita pasal rancangan, tak ikut rancangan pun tak guna juga kan. Yeah. Akhir sekali mesti please follow the milestone. Please please adhere to the project milestone. Tolong ini penting ni. Nanti kita tak dibayar nanti. Tolong ikut project milestone yang telah saya bentangkan tadi. Semua tolong bekerjasama, semua tolong buat kerja. Kan? Okey? Jadi oleh kerana itu, selalu kita mesti ingat, kita bila kita present, kita memujuk. Oleh kerana itu, kita juga kena fikir, apakah yang perlu kita katakan? Apakah contoh yang perlu kita beri untuk memujuk audiens kita mengambil tindakan seperti yang kita mahu. Yang kita fikir pula. Nak pujuk tu nak cakap apa? Nak tunjuk apa? Nak bagi apa? Supaya mereka terpujuk untuk mengambil tindakan seperti yang kita mahu mereka ambil. Okey? Nak pujuk apa? Contohnya kan? Contohnya kalau saya bercerita kepada Suzy, Bay Suzy. Katakan saya cerita kepada Bay Suzy tentang restoran makanan yang sedap kan. Saya nak pujuk dia pergi. Saya tahu dia ni suka Korea. Jadi saya ceritalah tentang restoran Korea. Janganlah cerita pula tentang nasi kandar kan. Jadi kalau nasi kandar dia tak jalan dah dengan Bay Suzy, berbuih. Mulut saya nak cerita pun dia takkan terpujuk je sebab dia adalah minat dia adalah Korea. Jadi kita juga kena tahu audiens kita siapa. Jadi kita nak guna contoh-contoh apa kita nak memujuk. Jadi kita kenalah guna contoh-contoh Korea bila kita bercakap dengan Bay Suzy, dengan Jisoo, dengan Son Yeon Jin kan. Janganlah cerita pasal apa tu, pasal Bollywood pula kan diorang ni. Memang tak jalan kan. Jadi contoh apa? Lisa Blackpink pun suka ni. Lisa Blackpink pun makan ni. Dah okey lah. Jangan kata Aishwarya Rai makan. Aishwarya Rai makan memang tak jalan kan diorang ni. Kan? Sebab diorang K-pop. Kan? Jadi kita faham audiens kita siapa juga kan. Ya. Jadi benda ni kalau kita fikir apa yang perlu kita katakan, apa yang perlu kita susun, apa contoh-contoh kita perlu beri nak memujuk audiens kita, maka pasti pembentangan kita akan menjadi lebih berkesan. Lebih berkesan ya. Okey, jadi kita akan bagi satu kerja sekarang. Minta tuan-tuan dan puan-puan memikirkan tentang satu benda yang anda minati, yang anda suka. Ya. Movie ke, buku ke, grup ke, ya, ataupun makanan ke, restoran ke. Okey. Yang anda minat, yang anda suka. Ya. Lepas tu sila sampaikan satu pembentangan berkaitan dengannya untuk memujuk audiens mengambil tindakan. Tengoklah movie tu, cubalah resepi tu, pergilah restoran tu, cuba makan sedap, tengoklah movie tu, bacalah buku tu, cubalah hobi ni, cubalah panjat gunung, cubalah berlari, cubalah berenang. Okey? Kalau Alif Bata, cubalah kahwin. Okey. Okey, jadi kita benda yang kita suka pilih satu benda yang kita suka, apa sajalah. It can be your hobby, it can be your favorite thing, favorite movie, favorite book, favorite group, favorite artist, anything, favorite activity, favorite vacation, pergilah ke Bali, kan? Okey. Akhir sekali, at the end of it mesti ada satu ayat seruan
Seruan dia kalau bahasa Melayu mula, maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan tengoklah movie ni esok. Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan cubalah resepi saya ni. Maka saya harap tuan-tuan dan puan-puan pergilah restoran tu makan. Maka tuan-tuan dan puan-puan pergilah panjat gunung. Maka tuan-tuan dan puan-puan pergilah ke Bali. Jadi ujung dia, maka tuan-tuan dan puan-puan undilah saya. Dia mesti ada ujung dia. Maka tuan-tuan dan puan-puan. Dalam bahasa Inggeris, therefore, ladies and gentlemen, I hope that all of you will read this book. Therefore, I hope all of you will watch this movie. Go to Bali. Go and climb that mountain. Try this recipe. Itu yang kita nak pujuk. Buy this product. Boleh juga. Okay, ujung sekali mesti ada satu ayat seruan. Ingat kita nak memujuk pilih apa-apa saja. Jadi apa yang anda perlu sampaikan, katakan supaya anda berjaya untuk memujuk. Okey, kita belum lagi nak buat tentang perkara berkaitan dengan kerja, belum lagi minta peruntukan lah, minta manpower lah, apa semua itu nanti. Kami. Kita mula dulu dengan apa-apa saja yang anda suka. Tak pujuk. Okey. Vivi nak pujuk apa, Vivi? Tahu lagi. Tengah fikir. Okey. Belilah dark scarf. Itu pujuk juga kan? Okey. Miss Nina nak pujuk apa, Miss Nina? Tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Tapi macam dah menulis tu. Okey. Nilofa nak pujuk apa? Tengah fikir. Tengah fikir. Rasa nak pujuk apa? Resepi ke? So beli minyak wangi lah. Nak pujuk beli minyak wangi. Kenalah bagi tahu apa faedahnya kalau kita membeli dan memakai minyak wangi itu, ya. Okey. Jisoo? Tengah fikir juga. Fikir. Bruce Lee? Saya nak pujuk pergi pulau. Pergi ke pulau? Pergi ke pulau. Okey, pergi ke pulau. Dia pujuk orang pergi ke pulau. Jadi fikir apa yang nak tunjuk, nak cakap, nak bagi tahu supaya audiens kita terpujuk nak pergi ke pulau tu. Jangan short sendiri. Short sendiri itu pujuk diri sendiri. Jangan pujuk diri sendiri. Pujuk kita, pujuk audiens kita. Okey. Jangan cerita short sendiri. Kalau cerita short sendiri memang tidak berkesan. Captain America? Tengah fikir dulu. Fikir dulu. Alif Bata? Produk suplemen. Pujuk belilah. Beli suplemen. Okey. Apa nak bagi tahu kan? Nak pujuk suplemen, betul? Okey, Suzy? Tak ada idea lagi, tapi mungkin macam nak pujuk ajak beli benda tu sama-sama sebab dia lebih murah. Nak ajak beli benda tu kan. Jadi kalau mengikut analisa Suzy, kita ni audiens yang memang tak tahan kalau benda tu murah mesti beli. Kata benda ni murah. Mesti pergi beli kan. Ataupun benda ni tahan lama. Kalau kita terpujuk tahan lama, sebut tahan lama, kan? Tapi kalau your analysis, orang ni kaki beli kalau murah beli, kasar dia orang tu. Okey, jadi beri penekanan kepada harganya murah, ya. Okey, Sarah? Nak pujuk beli makanan. Beli makanan, sedap ke, murah ke, dekat ke, kan? Benda-benda macam itulah, ya. Okey, Batman. Viral ke? Ya, okey. Batman? Ya. Produk beli drone. Drone. Drone! Nak beli drone!
Ingatlah nak beli ahli Dewan Undangan Negeri tadi. Asyad tu nak beli drone tadi. Okey, nak beli drone. Nak pujuk kita beli drone. Siaplah. Kau tengoklah muka-muka kita ni. Kau nak kata apa kat kita ni nak beli drone? Kau tengok muka Miss Nina ni, muka Jisoo ni. Okey. Apa yang kau nak katakan pada Jisoo supaya Jisoo terpujuk untuk membeli drone? Tawaran tu. Okey. Son Yeon Jin. Nak pujuk kita buat apa, Son Yeon Jin? Beli barang kot. Beli barang. Okey, beli barang. Okey, bagus. Puan Sri Saloma nak pujuk kita buat apa, Puan Sri? Saya nak pujuk pergi trip nanti habis pandemik ni, pergi trip Bandung sambil shopping. Pergi nak pujuk kita pergi rombongan Puan Sri Saloma ke Bandung untuk shopping. Shopping sambil jalan-jalan. Sambil berjalan. Okey, nak pujuk kita. Jadi tahulah. Jadi kenalah fikir nak kata apa nak pujuk kita ni kan. Ya. Okey. Okey, bagus. Ya. Yang ini belum guna PowerPoint lagi ya. Belum guna PowerPoint lagi. Lihat dulu. Belum lagi nak guna PowerPoint. Okey. Siapa nak menyampaikan? Hentam saja. Mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kapten nak mula? Ya, saya mula. Okey, Kapten nak mula ya. Sebentar. Okey, kita kena bersedia. Okey, Kapten nak mula, kita kena bersedia. Okey, ingat ya Kapten, gerakan tangan tu penting. Jadi kita terus gunakan gerakan tangan kita. Para hadirin sekalian, jom kita sambut dan kita raikan Kapten Amerika. Maka apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit nama dia, Kapten Amerika. Okey, 1, 2, 3. Kapten Amerika. Saya. Okey, mulakan Tuan. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Kapten Amerika. Hari ini ingin berkongsi dengan anda semua. Saya merupakan orang yang tegar, orang yang paling suka memelihara binatang yang bernama kucing.
Suka memelihara kucing. Saya telah memelihara kucing sebanyak 12 ekor di rumah. Okey. Wow. Ada 12 berbagai ekor serentak ke? Pernah 12 ekor dalam satu tempoh ke ataupun serentak 12 ekor? dalam satu tempoh. Dalam satu Ia tempoh. bermula dalam 3 ekor, lepas tu tambah dan tambah lagi. Okey, sekarang dengan dengan hobi ini saya secara peribadi memberitahu ianya menjadi satu tugasan yang penting untuk saya, satu keluarga lah. Di mana kita dapat menenangkan fikiran dengan membela binatang kucing ni, kerana banyak dia punya tingkah laku, sifat dia yang baik, and then dia tunjukkan kasih sayang pada kita. Dia salah satu motivasi dan jadi petunjuk pada anak-anak saya. Satu lagi, dengan pemeliharaan binatang kesayangan ni, kita dapat tahu aktiviti ataupun sakit apa yang dihadapi, and then kita perlu beri rawatan kepadanya. Salah satunya cara kita akan dapat tahu penyakit-penyakit yang dihadapi oleh kucing tersebut. Okey. Dengan pemeliharaan atau hobi yang saya miliki, saya telah menerima ramai kenalan yang sehobi dengan saya dan dapat berkongsi pendapat. Okey, and then dengan pemeliharaan kucing ini juga kita boleh buat menambahkan pendapatan. Contohnya kita akan bela kucing yang baka baik, kita boleh biarkannya dan kita boleh jual antara kita dengan hobi-hobi kita dengan orang-orang yang minati kucing. Okey. Salah satu lagi sebab dengan pemeliharaan kucing ni kita sentiasa akan sentiasa menjaga kebersihan rumah, kerana kucing memerlukan kawasan yang bersih, kerana ia akan menjamin kesihatannya juga. Dengan kawasan yang tidak bersih, dia akan tidak sihat dan banyak penyakit yang akan dia hadapi. Oleh itu, sebagai hobi yang baik ini, saya sebagai memang peminat kucing berharap jika puan-puan yang rasa macam murung, ada masalah, belalah kucing. Ia akan dapat menenangkan fikiran kita dan ia dapat memberi kita bersemangat untuk terus menjalani kehidupan harian kita. Itu saja, terima kasih dari saya. Harap dipertimbangkan dan ikutlah cara saya. Amin. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih Kapten America. Okey, Kapten America, dengan izin ya, saya ingin memberi sedikit cadangan untuk perbaiki apa yang telah disampaikan oleh Kapten America. Para peserta pun beri perhatian ya. Okey, apa yang diseru oleh Kapten America pada hujungnya tadi? Siapa ingat? Ikut hobi dia. Betul, ikut hobi dia. Tapi apa dia kata? Belalah kucing, ya. Belalah kucing untuk menaikkan semangat dan juga untuk menghilangkan kemurungan. Itu kata dia tadi ya. Okey. Lepas tu saya fikir balik dalam kandungan Kapten America tadi. Dia kata, oh kucing ni kalau kita bela kucing, rumah kita jadi bersih. Okey, oh rumah jadi bersih. Lepas tu dia kata kalau ada kucing ni boleh jual baka, boleh tambah pendapatan. Lagi 2-3 lagi lah. Tak dengar pun perkataan murung tu sampai hujung tu. Tiba-tiba aja belalah kucing untuk menghilangkan kemurungan. Tapi dalam kandungannya tak ada pun sebut murung. Faham tak? Jadi kita kena lebih fokus, tak maaf ya. Jadi kita kena lebih fokus. Kalau kita nak mengajak orang untuk membela kucing sebagai satu terapi
untuk menghilangkan rasa kemurungan, kandungan kita tu kena tukar sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahulah 10 tahun lalu saya dilanda kemurungan yang teruk sekali. Murung aja. Ini kerana kerja banyak sangat, stres ah. Udahlah bos saya tu Puan Sri, Saloma, selalu press saja kan. Oleh kerana saya murung. Kan. Jadi saya pun tak tahu apa nak buat. Pilihannya mungkin makan ubat pil murung, tapi saya tak nak makan pil murung kerana saya akan bergantung kepada pil murung tu sampai ke hujung hayat saya. Kan? Orang kata makan pil murung pun jadi gemuk. Tak nak. Jadi apa saya buat? Kawan saya kata, kau cubalah bela kucing. Saya pun cuba bela kucing. Bila saya bela kucing, saya tengok gelagat dia lompat-lompat, saya tengok gelagak, saya gosok bulu dia. Bila saya kena marah dengan Puan Sri Saloma, balik rumah, saya tangkap kucing saya renyuk kucing. Lepas geram saya dan saya pun hilang kemurungan saya. Betul tuan-tuan dan puan-puan, hilang kemurungan saya. Jadi itulah saya sungguh-sungguh, saya benar-benar mencadangkan kepada anda semua, mengesyorkan kepada anda semua, jika anda ada dilanda kemurungan, ikutlah contoh saya. Belalah kucing, jagalah kucing dan saya jamin anda akan keluar daripada masalah kemurungan anda. Lagi berkesan ya. Okey. Terima kasih. Jadi maksudnya kita kena tahu ada point. Ada point dia. Itu je, kita kena dia punya ujung tu dengan kandungan dia mesti bersama. Janganlah pula nanti kalau macam Puan Sri ni, bagus ni kita pergi ke Bali apa semua tahun lepas saya pergi ke Bali, maka tuan-tuan dan puan-puan ikutlah kita pergi rombongan pergi ke Bandung. Tadi cerita dia pergi ke Bali. Lepas tu ajak kita tahun ni pergi ke Bandung. Tak kena juga. Tahun lepas sebelum PKP tu saya pergi ke Bandung, seronoklah buat ini buat tu saya nak ajak. Kali ni jom kita pergi Bandung. Saya yang bawa. Ni barulah kena. Faham tak? Dia cerita pasal pengalaman dia pernah pergi ke Bandung. Lepas tu dia pujuk kita pergi ke Bandung. Itu sesuai. Minta maaf ya tadi tu. Okey. Ending dia lain sikit. Macam cerita pasal Barisan Nasional bagus. Lepas tu undilah pakatan. Itu maksud. Undi tetap undi. Tapi ujung tu undilah pakatan. Tapi tak ada cerita pasal calon barisan, calon UMNO. Kan? Okey, jadi Captain America bagus. Saya suka, menarik. Nanti kita cuba lagi ya. Okey, bagus. Terima kasih. Tepukkan kepada Captain America. Tepuk. Okey, jom. Siapa pula nak mencuba? Siapa ni? Lofa ke nak cuba? Hentam aja. Saya. Ya, jangan takut tuan-tuan dan puan-puan. Jangan takut. Jangan dilanda gemuruh. Kita gunakan kaedah hentam saja. Okey? Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit hentam saja. Boleh tak? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Hentam saja. Hentam saja. Okey. Terus Nilofa. Saloma. Saya nak cerita. Puan Saloma dulu. Saloma kan Nilofa. Saya dengar. Saya dulu. Okey. Kita bagi laluan mengikut kekanan. Okey. Okey, terima kasih Saloma. Okey. Hentam saja. Iya, hentam saja. Okey. Okey. Saya nak ajakkan kawan ni semua, especially yang kawan wanita, yang kita kan selepas pandemik ni kita kan dah lama tak tengok apa dunia luar. Jadi saya nak ajak kita. Stop. Okey, terima kasih Saloma. Kita kenalah mulakan dengan bismillah, assalamualaikum, supaya kita semua tahu yang Puan Saloma, Puan Sri Saloma nak nak memulakan satu pembentangan yang rasmi. Kalau tidak tu ini cakap-cakap aja ke perbualan ke apa ni kan. Jadi dah bagi salam tadi terputus.
Ada. Oh, saya pula tak dengar. Awan. Okey, lagi sekali. Line tak clear tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan buat pembentangan kepada semua rakan-rakan sekerja saya. Semua ni terutama sekali untuk kawan kita, saya ada cadangan untuk mengajak semua bersama-sama saya untuk pergi ke rombongan ke Bandung. Kita dah lama tak, selepas pandemik selepas ni kalau kita boleh pergi keluar 4 hari 3 malam. Trip ni memang trip yang murah, kita naik Asia dan menggunakan package Asia untuk bermalam. Jadi package memang murah. Boleh dalam 900 lebih saja dah boleh untuk travelling dengan flight semua, dengan hotel. Jadi untuk shopping tu asing. Okey. 4 hari 3 malam ni memang pack dia punya schedule dia. Kita sampai saja pagi tu pada hari pertama. Kita akan terus Masri, tangan. Kita akan pergi shopping. Kita akan start dengan shopping dulu. Okay, first kita akan pergi ke Pasar Baru. Kita akan pergi ke Pasar Baru. Lepas tu dah selepas shopping dalam setengah hari di Pasar Baru, membeli kain-kain, lace apa semua dekat Pasar Baru dengan beli makanan di sana. Makanan yang tradisional di sana seperti tempe apa semua tu kan, dengan pisang salai, pisang cheese. Kita selepas tengah hari kat sana, kita pergi terus kepada cari cheese di Cihampelas Walk, Ciwalk kita pergi ke Ciwalk pula. Lepas pergi Ciwalk, kita akan pergi pula kepada Paris, Plaza Paris Banjawa untuk beli yang mahal sikit lah, blouse semua tu yang mahal. Kita beli kat sana. Selepas sehari kita berjalan letih ni, kita rehatkan diri. Lepas tu esoknya kita pergi berhibur pula di Trans Studio Mall. Pergi Trans Studio. Okay. Setengah hari lepas tu kita shopping balik. Lepas shopping, esok tu hari ketiga, kita akan pergi sightseeing ke Tangkuban Perahu, untuk tengok lubuk kawah kat sana, pergi ke Lembang, tempat yang sejuk kan, cari strawberry. Itulah kira kita akan esok tu kita rehat-rehat, kita last minute shopping untuk lepas tu kita balik petang tu. Itulah saya punya ni. Saya rasa kita bila dah lama duduk kat ni kan, kita keluar ni bagi restkan minda kita lah, berehatkan, bagi happy sikit, keluar daripada ke dunia luar kan. Jadi saya harap semuanya akan sama-sama lah ikut saya ni, sebab trip ni memang murah. Kita memang akan plan dia punya ni, memang takkan mengecewakan lah dengan kita. Makanan pun semua kita akan prepare dengan semua all in lah kita akan buat. Cuma bawa untuk ni nak shopping sebab nanti nak raya kan, nak prepare nak raya. Itulah, sekianlah saya punya pembentangan. Harap semua rakan-rakan semua sudi ikut saya ke trip Bandung ni. Sekian, Assalamualaikum. Dah habis. Okey, bagus. Clear Okey, tepukkan kepada Puan Sri Saloma, tepukkan. Okey, bagus. Saya suka pembentangannya. Memang cukup lengkap itinerary itu daripada hari pertama tiba sampai hari kita berlepas pulang, dengan last minute shopping pun ada. Okey, lengkap. Ya, makan, minum, melawat apa semua. Cuma satu je lah Puan Sri. Okey, saya menunggu juga Puan Sri nak sebut, tapi Puan Sri tak sebut tadi. Ya, saya antara banyak-banyak tempat yang saya lawat di Indonesia, tempat yang paling saya suka lawat adalah Bandung.
memang luar biasa daripada tempat-tempat lain, memang tempat pilihan saya, dan itu sebabnya saya memilih untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan ikut saya ke Bandung. Saya dah 20 kali pergi ke Bandung. Saya tahu dah selok-belok ceruk mana Bandung ni, mana murah, mana sedap. Semuanya saya tahu, dan itu saya nak bawa ni. Kan, sebab saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua tempat-tempat ni. Jadi okey, kalau kata restoran, apa nama restoran? Kawah. Apa nama? Restoran. Restoran lah lupa nama. Padi apa padi tak ingat lah. Lama tak pergi. Apa restoran ke cewok ke apa ke tadi? Ciwok. Ciwok Cihan tu apa? Pelas. Cihan Pelas tempat shopping jeans apa semua tu. Apa? Ciha Plus Cihan Pelas. Cihan Pelas. Ciha Plus. Ciha Plus Walk, tuan-tuan puan. Saya kalau saya pergi ke Bandung, saya mesti pergi ke Ciha Plus Walk. Saya tak pernah miss. Istimewa sekali kerana sana banyak tempat jeans yang murah-murah berjenama. Okey, dan yang paling penting sekali kat sana banyak menjual jeans plus size. Betul. Plus size lah. Kita semua plus size kan? Mana nak cari? Kita bukannya nak cari skinny size. Nak cari skinny size, tak payah pergi sana. Pergi ke JPO pun banyak. Tapi ni kita nak pergi nak cari yang nak cari yang plus size. Jadi saya bawa. Saya tahu tempat-tempat je. Ikut saya. Jadi maksudnya kita kena selitkan juga personal testimoni kita. Jadi yang kurang tadi, saya pergi ke sana, saya selalu pergi ke sana, saya sendiri pilih tempat ni, saya keluarga saya suka makan di sana, kan? Jadi itu langsung tak ada tadi. Itu je missing ya. Saya sebenarnya jenis orang, ni ada orang nak jual suplemen nanti kan. Okey, saya jenis orang, kalau orang datang ke saya, Captain, belilah suplemen ni, baguslah, banyak khasiat. Awak makan tak suplemen ni? Saya tak, saya jual aja. Ya Allah, okey, sorry lah. Kalau dia jual aja, dia sendiri tak makan. Tapi saya pun makan, Captain. Wow, saya hari-hari makan. Ingat tak dulu rambut saya putih kan? Sekarang hitam dah rambut saya. Itulah makan ni lah. Oh, bagus. Saya pun nak lah. Kan? Sebab personal testimony. Sama juga kalau Captain America. Tak apa. Kalau Captain America tadi kata, kita ni bela kucing ni boleh menambah pendapatan. Saya sendiri telah menambah pendapatan saya bila saya bela kucing ni. Oh ya? Saya nak dengar. Kan? Ramai orang telah menambah pendapatan mereka dengan menjaga kucing. Tak. Ramai orang tak semestinya Captain America termasuk Captain America kan? Kan? Saya sendiri telah menambah pendapatan saya. Saya nak dengar lah. Macam mana Captain America ni? Sebab saya kenal Captain America. Kan? Saya sendiri dah 20 kali pergi Bandung. Barulah saya yakin. Okey. Ini bagus ni. Saya ikutlah Puan Sari Salawah. 20 kali dah dia pergi ke Bandung ni. Kan? Istimewa ni. Dia 20 kali pergi dengan tak pernah pergi. 20 kali mesti tahu selok-belok dia tempat makan sedap dan apa semua kan? Ya, mana boleh dapat diskaun apa semua. Jadi personal testimony is important. Jadi selepas ini peserta-peserta yang lain minta juga sebagai contoh menyelitkan ungkapan saya sendiri, saya pakai, saya guna, saya pergi, saya lawat dan sebagainya. Okey? Boleh Okey, Puan Sri, bagus Puan Sri. Okey. Ini terbuka hanya terhad kepada tim immigration ke, atau terbuka kepada high-tech padu ke, ataupun terbuka kepada semua orang luar sekali ke? Tak tahu juga ni. Ya, Puan Sri Salomah? Tak dengar. Ya, terbuka kepada tim immigration lah. Terbuka kepada tim immigration. Terhad. Terbuka. Itu terhad. Tetapi tim immigration pun ramai. Okey. Tim immigration dalam ni ramai ni. Tim immigration. Okey, Batman. Minta maaf ya. Kita terkecuali ya, Batman. Batman immigration. Immigration ke? Immigration sekali. Siapa yang tim hospital Kota Baru tu? Itu Leonardo.
Leonardo? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Dia tak masuk lagi. Terat. Okey. Dia tak masuk. Okey. Ni Jisoo pun tak masuk kan? Jisoo Pekeso kan? Ya. Sedih. Jisoo Pekeso. Hanya kepada tim immigration saja. Terhad. Okey. Jadi seterusnya siapa pula nak cuba? Tepukan kepada Puan Sri Saloma. Okey, siapa pula? Son Yeon Jin. Son Yeon Jin pula. Okey. Okey. Okey, jom kita panggil nama dia untuk menaikkan semangatnya. Okey, apabila saya bilang 1 2 3 sama-sama kita jerit Son Yeon Jin. Susah betul sebut nama dia. Yeon Jin. Okey, 1 2 3. Yeon Jin. Okey, bagus. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Okay, di sini saya ingin memperkenalkan satu gadget, satu item yang dipakai guna setiap hari dan satu item yang kita mesti ada untuk setiap rumah. Okay. Di sini saya memperkenalkan, saya rasa sebelum tu saya rasa semua orang menggunakan item ni dan semua orang menulis dan semua orang kalau tak ada benda ni tak boleh menulis. Okey. Jadi saya ingin memperkenalkan satu gadget ni. Okey, nampak macam pen biasa, pen biasa tapi tidak tuan-tuan. Pen ini mempunyai beberapa fungsi yang terbaik which is dia boleh menulis terus ke laptop anda. Walaupun laptop anda tidak mempunyai feature-feature yang mempunyai feature-feature lama, tak mempunyai maksud saya tak mempunyai feature-feature yang terbaru, tak mempunyai hanya menggunakan Windows 7 saja, tapi pen ini boleh mengadaptasikan mengatasi feature-feature yang lama dalam laptop tuan-tuan. Dan pen ini juga boleh merekod terus segala perbualan meeting dan amat sesuai untuk pekerja-pekerja office. Di mana bila pen ini merekod dia fungsinya boleh terus menyimpankan data dan data itu akan terus downloadkan di dalam mode PDF atau Word. Jadi saya sendiri menggunakan pen ini. Ya, saya mempunyai lebih daripada satu fungsi pen ni lah. Saya bagi kepada anak. Okey, dan saya juga bagi kepada anak, suami dan jiran-jiran. Sebab pen ini hanya berharga RM99.90 saja. Okey, sangat murah. Okay. Minggu lepas saya menghadiri satu mesyuarat. Dan saya menggunakan di mana saya adalah setiausaha mesyuarat itu. Saya menggunakan pen ini. Saya sebagai setiausaha dalam mesyuarat itu menggunakan pen ini, dan apabila saya menggunakan pen ini, ahli mesyuarat teruja juga ingin membeli pen ini untuk kegunaan diri sendiri, dan saya menjual, dan start daripada meeting hari itu saya telah menjual lebih daripada 1,000 unit satu hari. Dan saya ingin menyeru kepada tuan-puan untuk membeli dan menjana pendapatan untuk menampung kehidupan kita di masa PKP ini. Dan jika tuan-puan berminat,
dan bolehlah terus berhubung dengan saya di nombor phone, di telefon 012123456910. Terima kasih. Okey, bagus. Yonjin. Okey, bagus. Yonjin. Awak ni nak jual ni suruh kita pakai ke awak ni nak cari ejen? Oh, saya minum sambil menyelam. Minum sampai menyelam. Okey. Sebabnya kalau tadi kita nak ajak pujuk, nak pakai. Jadi tadi pada minggu lepas saya telah menghadiri satu mesyuarat. Saya selaku setiausaha, saya telah menggunakan pen ini. Saya rekod aja semua yang perbualan, perbincangan semua dan kemudiannya balik pejabat saya download je terus jadi PDF. Terus je siap jadi minit syarat. Ajaib betul. Mudah kerja saya. Kan? Kalau tu makan hari jugalah saya nak tulis, saya nak sediakan minit mesyuarat dia dan sebagainya. Ini balik je 2 jam siap dah. Okey? Itu kalau nak pujuk gunakanlah. Tapi kalau nak pujuk jadi ejen, saya terus jual lah. Sampai hari ni saya menang syarat tu saya mula jual. Sampai hari ni saya jual dah lebih 1,000 dah saya jual. Untungnya RM20 satu. Jadi bayangkanlah 1,000 unit dah saya jual dalam seminggu. RM20 satu. RM20,000 dah untung saya. Ini boleh bantu kita menjana pendapatan dalam zaman PKP ni. RM20,000 dah untung saya. Itu nak pujuk jadi ejen. Kan? Jadi kita kena fokus actually mana satu. Jangan ada dua. Nak jadi ejen lain pula presentation dia. Lebih fokus kepada mudah nak dijual. Tunjuk je orang tak cakap banyak, orang terus beli. Bukan beli satu, beli 3, 4 terus. Lepas tu senang jual. Kan? Jadi kita nak fokus kepada untung tinggi, mudah untuk dijual. Senang aja nak jual. Tapi kalau kita nak promote dia, gunalah sebagai alat tulis dan sebagainya. Lain pula angle dia. Memudahkan kita merekod minit syarat. Saya sendiri guna untuk merekod minit syarat. Saya sendiri guna untuk ini, untuk itu. Nak guna testimoni tu ya. Yang testimoni kita guna. Okey, yang satu lagi tu testimoni kita menjana pendapatan. Itu lain pula. Okey? Jadi kita kena fokus. Okey, bagus. Tepukkan kepada Yonjin. Tepuk. Okey, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kerana kita nak menjimat masa, saya akan pecahkan anda kepada 2 kumpulan yang berasingan dan anda semua diminta untuk menyampaikan pembentangan anda dalam kumpulan masing-masing. Saya akan melawat daripada satu kumpulan ke satu kumpulan. Saya akan lompat-lompat. Dalam kumpulan itu, saya minta anda untuk buat pembentangan ni. Selain daripada ujungnya ada satu ayat seruan. Belilah, gunalah, pakailah, cubalah, dan makanlah dan sebagainya. Tolong pastikan anda juga hujah-hujah anda membantu anda untuk memujuk audiens mengambil tindakan itu. Jangan salah pula. Jangan pujuk orang undi BN akhir sekali maka tuan-tuan apa-apa undilah pakatan. Ni kena selari . Lepas tu yang kedua, saya mahu anda juga menyelitkan personal testimony. Saya sendiri pakai, saya sendiri pergi, saya sendiri makan, saya selalu pergi ke sana. Saya. Semuanya saya ya. Okey. Jadi ini akan memujuk audiens anda untuk menggunakan untuk mengambil tindakan seperti yang anda mahu. Okey? Okey, boleh tak? Boleh. Okey, boleh. Okey, jadi saya akan pecahkan anda kepada 2 kumpulan. Dalam kumpulan masing-masing kalau saya tak ada, tolonglah ingat mengingati. Tak perlu tunggu saya. Okey, anda pun boleh ingat mengingati. Contohnya, tangan tak ada. Ni apa? Tunjuklah tangan. Ingatkan. Ingatkan kawan kita, gunakan tangan. Kan? Okey, kalau kurang jelas, kat ujung tu tolong tanya soalan. Maksudnya apa? Kalau tak jelas, tanya. Okey? Kalau dia terlupa untuk menyelit ayat seruan, tanya dia. Ingatkan dia. Ayat seruan. Ingatkan dia. Apa ayat seruan dia? Okey, kita membantu ingat mengingati ya. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ya. Saya pecah kepada 2 kumpulan ya. Okey, saya akan pecah kepada 2 kumpulan sebentar. Okey, jadi yang ini Captain America dan juga
dan juga Saloma. Yang ini adalah Son Yun Jin. Okey. Okey, jadi yang ini kita tambah lagi. Okey, pergi ke bilik masing-masing. Ya. Okey. Boleh pergi ke bilik masing-masing ya. Saya akan datang. Mana yang lain-lain ni? Okey, ada. Okey, Captain America dengan Puan Sri sudah. Okey, yang lain ni? Alif Bata ke? Vivi ke? Sila bentang. Adik Bata, Vivi. Vivi dululah, Vivi. Okey, Vivi ya. Bolehkah? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak bentangkan tentang jom melawat Sabah. Okey, kita tahu sekarang ni kita dalam tempoh PKP ni kita agak terkurung. Nak pergi mana-mana pun tak boleh, asyik tengok bangunan je. So saya rasa Sabah adalah tempat yang paling menepati sebab kat sana pemandangan dia sangat-sangat cantik. Okey, kita punya trip ni ambil hari lebih kurang dalam 4 hari 3 malam. Saya sendiri bila saja cuti akan memilih untuk pergi ke Sabah. Tak ada tempat lain yang saya pergi. Saya pergi Sabah je. Okey, saya sendiri pun kalau diberi peluang lagi untuk pergi melancong, saya akan pilih Sabah. Sebab sangat-sangat menarik dekat Sabah ni. Macam-macam benda yang kita boleh buat dekat Sabah. Anda nak tahu dah berapa kali saya pergi ke Sabah? Tanya. Anda nak tahu saya dah pergi berapa kali ke Sabah? Okey, anda nak tahu berapa kali saya pernah pergi ke Sabah? Berapa kali? Kita nak tahu. Saya dah pernah pergi 3 kali. Bagus. Okey, 3 kali dah. Okey, bagus. Okey, antara tempat yang menarik untuk trip Sabah kali ini kita akan fokus kepada tempat-tempat yang menarik. Yang pertama kita akan pergi ke Kundasang, yang kedua Kota Kinabalu dan yang ketiga kita akan buat island hopping di beberapa pulau di Sabah lah. Okey, tempat yang menarik dekat Kota Kinabalu ni adalah yang paling menarik adalah seafood dia. So kita boleh pergi makan seafood dekat Waterfront Seafood Night Market. Saya sendiri pun saya sendiri ada. Okey, terus. Saya sendiri pun kalau pergi Sabah mesti akan pergi makan dekat Night Seafood Market ni. Sebab apa? Seafood dia sangat-sangat fresh dan yang penting harga dia sangat berpatutan. Okey. Yang kedua kita boleh pergi ke Kundasang. Dekat Kundasang ni adalah tarikan dia adalah kota Gunung Kinabalu. Okey, untuk kita naik ke Gunung Kinabalu tu mungkin tak mampu. Jadi kita pergi Kundasang, kita boleh pergi ke Desa Dairy Farm. Di mana dekat sini kalau kita pergi antara pukul 9 hingga 10 pagi, kita boleh nampak view Gunung Kinabalu yang sangat-sangat cantik. So untuk Insta famous ke yang suka post-post gambar ni, sini adalah spot yang paling cantik sekali untuk korang dekat gambar. Okay, seterusnya korang boleh pergi Saya sendiri apabila pergi ke Kundasang saya sendiri telah terpegun melihat Gunung Kinabalu tu, pemandangan Gunung Kinabalu tu. Saya sendiri
Saya sendiri pun waktu first time sampai kat Kundasang tu, bila nampak Gunung Kinabalu tu rasa macam ya Allah cantiknya macam tu. So yang seterusnya kita akan pergi ke island hopping. Dekat sini kita akan pergi kepada Pulau Manukan juga Pulau Sapi. Dekat sini korang minyak wangi ni dia akan contoh kelebihan minyak wangi, kita akan dapat mewangikan tubuh badan. Bila kita dapat mewangikan tubuh badan, so dia dapat mencegah bau badan yang kita ingini. So kita akan wangi sepanjang masa dan bagi impact positif lah kepada kita. Lepas tu yang kedua, bila kita dah dapat impact positif, kawan kita datang kat kita, dekat kita sebab kita wangi, dan kita dapat meningkatkan mood mengikut suasana. Okey, kejap. Kejap lah. Okey. Saya dulu tak pakai minyak wangi. Saya selalu murung, tak ada mood. Tapi sekarang ni bila saya mula pakai minyak wangi, datang mood dia. Seronok saya pergi kerja sebab saya lengkap dengan minyak wangi. Saya suka bau dia. Bau dia mendatangkan mood kepada saya. Betul. Kelebihan kedua dia, selain tadi mau dapat mewangikan badan, dia juga dapat meningkatkan mood mengikut suasana. Okey. Bila kita tadi kan kita dah mewangikan badan, kita dapat impact positif daripada kawan-kawan dan kita akan ceria. Bila kita akan ceria, belum kita, jangan guna kita. Guna saya. Saya. Bila saya ceria, bila saya memakai minyak wangi, mood saya akan lebih ceria. So, mood saya seharian akan lebih segar, lebih positif. Okey, selain daripada itu, apa yang saya, sebab saya adalah penggemar minyak wangi kan, so kita dapat meningkatkan keyakinan diri. Okey, bila orang datang kat kita, suka dekat kita, sebab bauan tu memberi impact positif, jadi dia meningkatkanlah keyakinan kita. Mungkin kita lebih confident untuk bercakap ke, lebih confident berjumpa dengan orang. Lebih confident bertemu dengan kawan-kawan, end user. Saya. Okey, saya lebih confident berjumpa dengan end user sebab saya kan software tester. Jadi dia dapat membantu saya, memudahkan pekerjaan saya. Okey. Itu yang ketiga, iaitu meningkatkan keyakinan diri. Okey, yang pertama tadi dapat mewangikan badan, kedua dapat meningkatkan mood suasana, ketiga meningkatkan keyakinan diri. Okey, selain daripada itu, apa yang saya pengalaman saya sendiri dengan menggunakan minyak wangi sebab minyak wangi ni kita ada essential oil, iaitu kita dapat memberi terapi kepada diri kita, kepada diri saya. Okey, jadi dia dapat merawat insomnia yang orang yang tak boleh nak tidur tu. Jadi kan, bila saya guna minyak wangi ni ada bau-bauan dan dia ada essential oil. So, dia memberi terapi. Okey, bila dia memberi terapi, minyak wangi yang mempunyai minyak pati ni, dia dapat membantu merehatkan tubuh badan kita, tubuh badan saya dan menikmati tidur yang lebih berkualiti. Sebab itu saya ajak semua rakan-rakan sekerja boleh membeli minyak wangi di dalam menjadikan hobi minyak wangi ini sebagai satu cara untuk mempositifkan diri, meyakinkan diri dan boleh juga merawat insomnia. Okey, bagus. Tepukan Nova, bagus. Okey. Cuma yang pasal insomnia tu kalau lagi bagus cerita. Saya sebenarnya ada masalah insomnia. Susah betul nak tidur. Tapi lepas saya terbaca kalau bila pakai minyak wangi ni boleh membantu untuk saya tidur, saya cubalah. Betul. Saya terus tidur. Kan jadi lepas mandi saya pakai, saya akan tidur. Alhamdulillah. Sebelum ni saya lepas mandi saya akan terjaga mata saya tak boleh tidur kan sampai ke 2 pagi sampai 3 pagi kan. Esok nak pergi testing lagi software kan. Banyak betul kerja saya kan. Stres. Tapi pakai minyak wangi pukul 11 saya dah tidur dah. Jadi anda pun boleh gunakan minyak wangi untuk mengatasi masalah insomnia. Macam saya. Macam saya. Itu yang kita kata tu macam saya
Okey, bagus. Okey, bagus, hebat. Seterusnya. Saya pergi bilik lain dulu Tak okey kot. Siapa pula? Dah sampai pulau. Bruce Lee tengah present. Bruce Lee. Dia tengah present, dia tiba hilang. Tiba-tiba hilang pula. Itu saya kan kenapa? Kenapa balik ke Captain America ni? Manalah Bruce Lee ni? Hilang dia. Dia snorkeling ke? Dia tengah snorkeling. Oh, bateri laptop dia habis. Tenggelam dalam laut. Hilang. Alamak. Best tu, tengah best tu. Promosi tengah best tu. Okey, tak apa. Kita bagi dia 2 minit lagi. Kalau datang nanti kita suruh dia sambung ya. Okey, sementara tu kalau nak sembang-sembang borak-borak boleh teruskan. Saya nak pergi ke bilik satu lagi ya. Okey. Secondly, saya cadang untuk baca buku ni sebab baca buku ni help kita in spiritually juga. Kita dapat isi di samping kita dapat isi masa lapang, kita juga isi dalaman kita dengan ilmu baru. And kalau kita baca buku bahasa Inggeris, kita akan belajar bahasa Inggeris juga at the same time. And kenapa saya kata Contohnya saya, penguasaan bahasa Inggeris saya kurang baik, tetapi setelah saya membaca buku dalam bahasa Inggeris, penguasaan saya semakin meningkat. Banyak kata baru yang saya dah belajar. Contohnya saya sendiri, waktu dulu saya tak suka, saya tak gemar sangat bahasa Inggeris ni. So saya tak dapat nak belajar perkataan yang best. So bila saya ada hobi untuk baca buku ni, saya baca buku dalam bahasa Inggeris, saya dapat belajar bahasa yang bombastik, yang baru, and then bahasa Inggeris saya, penggunaan bahasa Inggeris saya meningkat dari sehari ke sehari, and then boleh diguna pakai semasa kita dalam meeting, masa kita guna end user yang bukan orang Melayu, maybe Chinese atau Indian, boleh diguna pakai juga. And buku ni, kalau buku saya yang saya suka ni, dia sangat membantu saya spiritually sebab sebenarnya untuk bagi tahu saya sebenarnya memang pernah alami clinical depression, and salah satu cara psikiatris saya cakap untuk bantu saya spiritually dengan membaca buku berkenaan dengan ilmu agama. So untuk sebabkan kita musim PKP ni kita tak dapat pergi ceramah Kapsul. Jadi untuk cara makannya ni adalah satu hari 3 biji kapsul. Untuk sebulan. Ya, satu hari saja. Untuk sebulan ke? Itu untuk satu botol untuk sebulan. Jadi untuk dia sebenarnya macam biasa ni untuk dia untuk kesihatan ni dia macam dia boleh mengubati, bukan mengubati maknanya menyembuhkan ni kita serah pada Allah lah kan, tapi untuk ikhtiar kita lah. Jadi dia boleh mengubati kencing manis, darah tinggi, jantung dan kanser lah. Siapa kali ada kanser. Dia macam suplemen ke ni? Dia suplemen. Dia bukan ubat, dia suplemen tuan. Cakap betul. Jadi saya sendiri, saya sendiri. Saya sendiri pun dah mengamalkan dan mengambil dan menggunakan produk tersebut dah. Dalam mana tiap bulan memang kami tidak putus untuk menggunakan produk ni lah. Memang benda-benda produk ni macam makanan harian kami sekeluarga lah. Sebelum saya mula mengamalkan suplemen ini, saya mengalami masalah. Cerita sikit masalah tu. Sebelum saya mengamalkan produk, saya banyak mengalami masalah sakit-sakit badan. Kadang-kadang ngantuk, letih kan.
Tapi selepas mengamalkan ni, alhamdulillah segala penyakit badan, letih-letih ngantuk tu dah kurang. Lagi satu, dia bila kita makan ni dia menambahkan kita punya imunisasi dan menambahkan kita punya kemudahan. Muda. Mana melewatkan Awet watak muda 2. Awet muda, insya-Allah. Insya-Allah itu daya kita dah tempat. Saya mula mengamalkan suplemen ini. Sebelum saya mula mengamalkan suplemen ini. Ya. Saya tua. Sebelum saya mengamalkan suplemen ini. Saya mengamal suplemen ini. Secara purata, saya mengambil MC sebanyak 6 Secara tahun. saya tak pernah ambil MC, alhamdulillah. Cakaplah sebelumnya saya mengambil 6 hari MC setiap tahun. Tetapi setelah saya mengamalkan suplemen ini, tengoklah rekod saya. Tak ada. Kosong. Tak ada penyakit. Tak perlu. Cerita. Kita lah sebelum saya mengambil produk ni, saya setahun saya mengambil 7 kali MC. Setahun? Setahun. Tetapi selepas saya mengamal produk ni, alhamdulillah, MC untuk tahun itu memang dikatakan zero. Memang tak ada. Sampai saya dapat anugerah MC tak ada kosong. MC Sifa. Dapat anugerah MC Sifa. Baguslah orang percaya. Okey. So itu ringkasan saja dan untuk kena penutup saya, kata penutup, setiap penyakit ada penyembuhannya. Terima kasih. Tak suruh beli pun. Tak ada, saya tak jual. Saya memperkenalkan je. Tapi kalau nak buat, saya untuk produk ni saya menggunakan sendiri saja. Tapi kalau untuk membuat pendapatan pun boleh sampingan. Tapi tak. Kalau tak jual pun tak apa. Tapi cakaplah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya mengesyorkan anda untuk memakan suplemen jenama. Cakaplah jenama ni. Apa ni? Apa ni suplemen misteri ni pula kan? Cakaplah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, saya mengesyorkan anda menggunakan produk AFN ni untuk kesihatan anda di masa akan datang. Anda boleh mendapatnya daripada toko-toko jamu di Maidin. Anda boleh mendapatkan daripada stokis-stokis di seluruh Malaysia dan juga di ibu pejabat syarikat berkenaan. Itu sebab kita sendiri tak jual. Kalau kita sendiri jual, anda boleh membelinya daripada saya. Itu kalau kita menjual. Kita carilah. Ada toko kat kedai-kedai jamu semua ada. Kita cari. Okey. Ya. Okey, bagus. Jadi jangan lupa ujung tu kita nak pujuk orang makan suplemen tu kena sebutlah. Macam orang politik tu dia sebut undilah saya. Kena sebut ya. Okey. Okey, bagus. Okey, patutlah nampak muda, rambut pun dah hitam dah. Bagus. Okey, bagus. Seterusnya. Okey, siapa pula? Bruce Lee sambung. Bruce Lee. Kau sambunglah Bruce Lee. Okey. Tadi putus. Tadi dah cerita. Tambah dengan saiz dia yang kecil tu, itu yang memudahkan kita untuk bawa ke mana-mana lah. Okay. Dari segi keselamatan drone tadi, kalau macam saya cakap tadi, harga masalah drone tadi, dia mudah crash kan. Tapi kalau drone ni, dia ada satu GPS system, and then di setiap setiap drone tu dia ada sensing atas, bawah, kiri, kanan. So kalau dia nak bawa kita drive, kita fly, dia nak terlanggar ada objek depan, dia boleh elak. So dari segi pengalaman saya sendiri, dari segi pengalaman saya sendiri, saya pernah bawa dari itu sensing, dia punya sensing system, dia punya GPS system. Saya pernah bawa, saya pernah try sejauh 10 km sampai dia punya lost connection antara remote control dengan drone tu sendiri. Bila dia lost connection, dia akan automatic, dia automatic akan patah balik dekat mana dia start terbang tu. So dari segi keselamatan tu sendiri, kita tak perlu risau, kita tak perlu
takut macam hilang, lost connection ke, hilang drone kita ke mana-mana saja. So dari segi itu yang saya nampak berdasarkan pengalaman saya, drone ni sangat baik untuk beginners lah. So dari segi harga pula, dia jauh lebih murah berbanding dengan drone-drone profesional ni. So itu saja, akhir sekali dengan harga yang berpatutan, saiz yang kecil, ringan, kamera yang kualitinya yang cantik, saya rasa tuan-puan boleh berminatlah untuk mendapatkan gadget ini. Terima kasih. Rupanya engkau ni dalam kumpulan semuanya perempuan Ya. Saya kata perempuan tadi aku tengok juga. Ya betul semua perempuan. Kau nak pujuk diorang beli drone? Ya betul. Kan? Okey. Dia minat tu, dia dah tertarik dah tu. Kena selitlah juga. Kita boleh ambil gambar-gambar canggih untuk IG kita kan. Kita guna drone ambil gambar kita kan. Lain, pandangan lain. Tinggi sikit ke apa ke kan. Jadi ini mesti kita boleh masukkan dalam IG ke Insta ke apa ke kan. Jadi menarik, lain daripada orang lain. Okey, itu pula satu apa tu, satu manfaat ya yang anda boleh selitkan. Nak menyesuaikan dengan audience kita. Audience kita semua wanita. Diorang ni suka ambil gambar canggih-canggih letak dekat IG. Jadi kita fikir, macam mana nak pujuk ni? Takkanlah macam mana drone ni boleh bantu ambil gambar yang canggih-canggih ni pula kan? Kan? Daripada angle lain pula, angle dia selalu angle depan ni kan. Ni angle tinggi sikit ke apa ke kan? Kan? Mungkin itu akan menarik minat mereka ya. Okey, bagus. Bagus. Terus. Apa lagi? Kita dah habis dah. Kumpulan ni. Habis. Kumpulan ni habis dah. Okey, kumpulan habis bolehlah borak-borak. Okey, sekejap saya nak tengok kumpulan satu lagi. Kumpulan satu lagi ni banyak betul lah cakap diorang tu. Saya sekejap Sekejap Okey. Dari pagi sampailah petang. Sebab kita nak lindung daripada matahari kan. So dia kena pakai paling bagusnya setiap 2 jam lah. Setiap 2 jam. Sebelum tidur boleh ke pakai sebelum tidur? Sebelum tidur tak perlu pun. Tak perlu, sebab malam tak ada cahaya matahari kan. So tak perlu pun malam. Tak perlu. Dia bertahan sampai berapa jam? Sampai ke petang ke macam mana? Dia kena pakai setiap 2 jam. Bukan sekali pakai tu tahan sampai petang. Bukan macam tu. Okay, dicadangkan untuk ibu-ibu tak? Apa? Ibu ke produk ni boleh dicadangkan untuk ibu-ibu ke, isteri-isteri ke? Ini semua orang. Tak ada kira jantina ke apa. Memang setiap lelaki boleh pakai lah? Boleh, sepatutnya kena pakai. Macam tadi kan Cik Bruce Lee kata pergi pulau, mandi laut kan, kita mungkin kita akan dapat sunburn. So untuk elakkan dapat sunburn, kita kena pakai sunscreen. So sebab kalau terlalu banyak sangat kena cahaya matahari, kita boleh dapat iritasi kulit dan boleh menyebabkan kanser. Selalu benda ni pakai produk yang mana? Satu produk ke campur-campur? Sekejap pakai produk ni, sekejap pakai jenama ni. Ada khas macam contohlah. Dia ada banyak brand, so tak kisah pun pakai brand apa. Tak payah campur. Sekarang Nina pakai brand apa? Sekarang saya pakai Clinique punya. Sebab saya ada masalah kulit hari tu, so saya pakai yang Clinique recommend lah. Tapi dekat drugstore ni banyak macam yang biasanya orang akan pakai jenama Biore. So saya nak kena pakai 2 jam sekali tu macam susah ada. Saya pun saya mengaku juga macam susah nak apply setiap 2 jam, tapi tak ada ke produk yang sekali pakai je sehari? Tak ada. Kalau pakai mana-mana produk pun dia tak ada garanti yang boleh lindung kulit ni dari pagi sampai petang. Dia memang kena apply setiap 2-3-4 jam macam tu lah. Sebab dia SPF dia tak ada yang akan lindung dari pagi sampai malam. Tak ada lah. Tak ada. Dia punya harga dia berapa? Harga dia mahal ke murah?
Ataupun mampu beli? Bagi saya mampu belilah sebab yang paling murah saya nampak dekat Watson tu dalam RM13 macam tu. Tahan untuk sebulan? Tahan sebulan. Dia tengok kekerapan pakai sunscreen tu. Kalau selalu pakai, cepatlah habis. Ada apa-apa efek tak kalau misalnya pakai selalu? Contohnya kekerapan pakai tu. Setahu saya tak ada, tapi kalau kita pakai sunscreen, kita kena, contoh kan, dah malam tu kita kena removekan dia dengan pakai makeup remover ataupun oil lah. Maksudnya kita kena cuci muka. Kita tak boleh dah Biarkan dia pakai saja. sunscreen tu biar macam tu, tak boleh. Oh. Sebab dia akan clog. Oh, dia ada efek lain juga. Ya. Sebab macam tu kan minyak kan. So kita kena remove minyak tu nanti. Kalau remove dengan sabun biasa boleh? Sabun. Sabun ni lah sabun cuci muka biasa. Itu pun kena tengok juga jenis sunscreen. Dia ada dua jenis, chemical dengan physical. Saya tak pandai sangat, saya tak ingat yang mana satu kena remove dengan cuci muka biasa ataupun dengan makeup remover. Oh ya ke? Itulah. Takut nanti pakai lagi teruk muka. Tak badan. Lagi lawa. Sebab saya pakai Lagi cantik. makin kurang lah kusam dekat muka tu. Sebab sunscreen ni menolong, bukan makin terukkan muka kita. Miss Ina ni testimoni dia lah. Kalau Captain America pakai dengan lip butter putih lah muka. Apa? Macam mana? Tak dengar. Nanti Captain America pakai dengan lip butter pakai putih lah gebu muka. Boleh jadi. Oh, macam muka Miss Nina lah. Ni dia lah. Patutlah muka Miss Nina licin dia. Oh, pakai produk dia. Tak. Masih ada. Boleh menggunakan kedut dia. Boleh menggunakan kedut, ya betul. Wajah. Boleh. Cuba kat Saloma nanti teganglah muka dia balik. Boleh try. Kita try lah nanti lepas ni. Saya cadangkan untuk semua orang try sunscreen pakai sunscreen untuk jaga kulit kita, dan bukan kulit muka je, badan pun sekali tau. Tangan. Tak, Miss Nina ni you promote sunscreen ke you promote jenama? Saya promote sunscreen, saya tak promote jenama. Apa saja jenama lah asalkan ada sunscreen. Tahu sunscreen ni ada SPF tu lah kan? Betul. Yang terbaik SPF 50 lah. SPF 50. Jadi pastikan kita pakai yang ada sunscreen ya, SPF 50 paling kurang ya. Okey, bagus. Terima kasih Miss Nina. Tepuk. Terima kasih. Ini pun ada guna testimoni tadi kan? Saya pakai dan sebagainya kan? Ada kan? Okey, bagus. Okey, tahniah anda semua. Jom kita pulang ke bilik utama. Kumpulan 2 pun sudah tamat ya. Kita balik. Ya. Okey. Jadi apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Macam mana tak rasanya dah present ni? Rasa seronok tak present? Berdebar jugalah. Berdebar lah present. Berdebar biasa normal. Normal. Kita seronok lah nak present. Seronok dengar. Profesional pun berdebar juga. Kita seronok. Patut seronok lah. Seronok dan berdebar. Kita minat. Kita present pergi ke Bandung, tempat kita minat. Present pergi ke Pulau, tempat kita minat. Present tentang sunscreen, benda yang kita tahu dan kita nak kongsi. Kita bercerita tentang kucing, kita cerita tentang pergi ke KK, Sabah dan sebagainya lah kan. Cerita pasal baca buku kan. Jadi kita cerita tentang benda yang kita suka. Dalam kehidupan kita sebenarnya jarang kita diminta untuk bercerita benda yang kita tak buat. Ya, jadi contohnya saya tahu Saloma pergi ke Bandung, selalu pergi ke Bandung. Takkan tiba-tiba pula Saloma, saya nak awak membuat satu pembentangan lawatan ke Florida. Tak mungkin. Sebab kita tahu Saloma tak pernah pergi ke Florida, tiba-tiba kita suruh, siapa yang bangang? Orang yang suruh buat pembentangan tu ke Saloma yang bangang? Siapa yang bangang? Orang yang suruh lah. Kan? Contohnya kita tahu Saloma adalah Application Development Manager untuk projek immigration.
Takkan tiba-tiba pula, okey Saloma, saya nak minta Puan Sri untuk menyampaikan satu pembentangan berkaitan dengan projek di Pekeso. Tak mungkin. Tak mungkin. Kita tahu Puan Sri Saloma adalah Application Development Manager untuk projek immigration. Jadi kalau tiba-tiba orang suruh present Pekeso, bangang orang tu kan. Jadi oleh kerana kita diminta untuk buat pembentangan dalam bidang kita, skop kita, kerja kita, kegemaran kita, hobi kita, maksudnya kita sentiasa, kita boleh menyampaikan. Kita cukup bahan untuk menyampaikan. Cukup bahan. Ya, tak perlu kita banyak sangat nak buat kajian dan sebagainya. Okey, jangan takutlah. Kalau you are software tester, takkan tiba-tiba pula suruh buat presentation on system architecture, tak mungkin. Because you are software tester, okey. Kalau CE kan, asyik jawab log dia tahulah. Kalau tentang password, minta reset password, berapa kali seminggu untuk masalah dia, berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, dia tahulah pecah-pecahan dia. Tapi tiba-tiba pula apakah teknik untuk kita buat software testing? Tak terjawab dia CE. Kan? Tapi jangan risau, anda tidak akan diminta untuk membuat pembentangan tentang cara bagaimana nak buat software testing. Sebab itu bukan bidang awak. Kita tahu awak bukannya software tester. Okey? Jadi kalau dia project manager, mungkin sila buat satu pembentangan, presentation on project management principles. Kan? Sesuailah dengan dia project manager. Mungkin dia pun ada certification PMP, tapi takkanlah nak tanya kepada Alif Bata, Alif, saya minta awak untuk membuat satu presentation berkaitan dengan the principles of project management. Tidak. Memanglah tidak. Kan? Bukan bidang awak kan? Okey, jadi jangan risau ya. So kita mesti suka buat pembentangan sebab kita dapat berkongsi sesuatu benda yang baik. Contohnya sunscreen benda yang baik kita nak kongsi. Kan? Bandung bagus kita nak kongsi. Kudasan bagus kita nak kongsi. Kita kongsi benda yang bagus kan? Jadi kita must be happy kan? Lepas tu nombor 2, kita pun diminta bercerita tentang bidang kerja kita. So you should be happy talking about your job. Because if you are not happy talking about your job, meaning you are not happy about your job. Okay, jadi itu masalah dia. So janganlah pula janganlah kita tak happy dengan kerja kita. Kalau kita tak happy dengan kerja kita, then why are you doing that job? Baik cari tempat lain, kerja tempat lain dan sebagainya kan. So if you're happy about your job, then you should be happy talking about your job. Okay? Ya, jadi nanti kita akan buat pembentangan yang itu pula. Okey, masa sekarang tuan-tuan dan puan adalah lebih kurang masa sekarang sudah 10.35 saya rasa. 10.36, okey. Jadi kita rehat setengah jam ya untuk kita sarap. Setengah jam sampai jam 11.05. Nanti 11.05 saya nak menunjukkan anda cara bagaimana jalan pintasnya untuk anda mereka mencipta slide-slide PowerPoint yang canggih-canggih, yang cantik-cantik. Okey, itu nanti 11.05 kita akan mula. Okey, kita rehat sekarang ya. Maka tuan-tuan dan puan, apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit nak sarap. Tahu nak sarap? Dah. Nak sarap. Orang Johor kata nak breakfast tu nak sarap, nak breakfast. Nak minum pagi, nak sarap. Saya tahun 92, saya melapor diri ke pejabat Shell Malaysia Trading di Pasir Gudang. Saya lapor diri, macam semalam lah lapor diri. Saya melapor diri kepada Chief Clerk. Saya pergi jumpa Chief Clerk dia. Saya Azmi, hantar daripada KL ni nak lapor diri ni. Oh, awak Encik Azmi ya? Okey, selamat datang. Dah sarap? Dah sarap? Tenganga saya. Dah sarap? Apa benda dah sarap ni kan? Rupanya orang Johor bila dia sarapan pagi tu dijadikan kata kerja. Kata kerjanya sarap. Okey, jadi dah sarap. Okey, jom kita gunakan perkataan itu. Okey. 1 2 3 kita sebut dah 1 2 3 kita sebut nak sarap. Okey. 1 2 3 nak sarap. Okey.
Dah lebih tak masa lah. Kita sambung sampai pukul 11.10. Okey. Okey, bye. Bye, 11.10 kita jumpa lagi. Bye. Bye semua. Bye Miss Nina. Bye Suzy. Bye Nina. Kita jumpa nanti 11.10.